Saya memilih soalan ini tidak perlu jawab sebab dia bukan berkaitan dengan tajuk. Okay. Itu adalah hak kepada penjawab untuk menjawab ataupun tidak. Boleh, okey. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Fikri bin Muhammad Syukur. Soalan saya ringkas. Adakah akidah yang dipegang oleh Nabi SAW sama dengan akidah yang dipegang oleh Asy'ariyah, Mutaakhirin dan Mu'asirin? Sekian, itu sahaja. Baik, terima kasih. Dan soalan pertama akan dijawab oleh Ustaz Ahmad Faiz. Dipersilakan. Baik. Adakah akidah Asy'ariyah sama dengan akidah Nabi? Akidah Nabi sama dengan akidah Asy'ariyah. Baik, kalau kita kata usulul aqaid, pasti tidak terkeluar daripada apa yang telah dibawa datang oleh Nabi SAW. Nah, tiap-tiap apa yang dibawa datang oleh Nabi SAW yang diketahui daripada agama dengan secara mudah, darurah, itu semua dipegangi oleh Asy'ariyah. Apa yang dibahas dengan secara mendalam, dengan secara dakik, halusi, itu bukanlah termasuk daripada akidah usulul aqaid. Jadi secara umum, ya pasti sama dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau soalannya seperti itu. Cukup, Ustaz? Cukup. Baik. Terima kasih. Dan kita akan beralih kepada soalan yang kedua yang akan diajukan kepada Ustaz Salman. Silakan. Yang soalan yang kedua yang ingin diajukan kepada Ustaz Salman. Ada? Boleh. Ada? Kepada Ustaz Salman. Okey. Mohon tenang. Hormati majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lelaki hadza karamah itu. Saya nak tanya soalan kepada Ustaz Salman. Dengar perbahasan tadi, bunyi macam berbelit-belit sangat. Apa nasihat Ustaz Salman kepada orang awam yang apabila dengar perbahasan ni dia rasa pening. Jadi akidah mana yang lebih mudah untuk dia faham kalau dia nak gunakanlah untuk diri dia lah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam masa 2 minit dipersilakan Ustaz Salman. Yang paling mudah untuk orang awam dan sesiapa sahaja pada saya untuk menyamakan dataran khusyuk mereka dan pemahaman yang mereka dapat secara langsung daripada ayat Al-Quran dan memahami realiti sebagaimana itu. Itulah yang disebutkan oleh Yazid bin Harun, dinakalkan oleh Al-Bukhari. Apabila kita baca Al-Quran, kita baca hadis Nabi SAW, kita faham sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itulah yang paling mudah untuk orang awam. Kita baca hadis, apabila kamu solat di antara kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kamu mengucapkan alhamdulillah, Allah akan menjawab hamadani abdi. Itulah yang kita faham. Bila kita mengucapkan alhamdulillah, kita percaya dengan penuh yakin ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab kata apa yang kita ucapkan dengan hamba-Ku sedang memuji Aku. Jadi itulah yang paling dipegang dan itulah realitinya. Bagaimana mekanismenya, kita tidak perlu terperangkap dengan perbahasan mazhab sehingga cara kita mengenal Tuhan kita dan memahami dalil-dalil agama ini terperangkap di dalam kaedah yang dilukis oleh ahli falsafah. Tidaklah Aristotle lebih mengenali Tuhan daripada para nabi. No, tidak sama sekali. Para nabi lebih mengenali Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh para nabi, oleh orang awam, itu mengandungi ilmu sebenar. Bukan sekadar gambaran untuk menenangkan hati orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Arab. Bukan sekadar menenangkan mereka. Itu realiti untuk difahami. Meskipun ia berbeza dengan apa yang telah dipegang oleh tokoh-tokoh ahli falsafah. Jadi berbalik kepada soalan tadi, yang paling mudah, baca Al-Quran, baca hadis. Bagaimana difahami oleh orang awam mengikut konteks itu. Itulah realiti sebenar. Tuhan tidak sama dengan kita. Tuhan tidak tertakluk dengan undang-undang manusia yang telah dicipta oleh manusia. Wallahu a'lam. Cukup Terima kasih. Seterusnya kita akan berpindah kepada soalan ketiga yang akan diajukan kepada Ustaz Ahmad Faiz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Daniel. Soalan saya, kita tahu yang Asy'ariyah menggunakan jauhar dan juga arad dalam nak menjelaskan tentang kewujudan alam. Tapi hari ini kita tahu tentang wujudnya teori-teori seperti teori Big Bang yang menjadi bukti empirikal tentang kewujudan alam. Jadi adakah masih relevan mazhab Asy'ariyah menggunakan dua konsep itu pada masa kini, ataupun adakah mazhab Asy'ariyah sendiri perlu update metodologi akidah mereka supaya selari ataupun sejajar dengan perkembangan sains moden pada hari ini. Okey, terima kasih. Dipersilakan 2 minit kepada Ustaz Ahmad Faiz.
metodologi yang dimaksud itu ialah metodologi untuk menyerang ataupun mempertahankan lah dah. Jadi dalam Asy'ariyah ni memang kita tidak ada orang panggil ta'assub dan sebagainya. Boleh dilihat perbahasan Ustaz Salman sendiri menyebut dengan pelbagai perbahasan khilaf-khilaf di kalangan Asy'ariyah. Itu menunjuk kata ulama-ulama Asy'ariyah dia tidak jumuk. Mungkin kalau benar ada orang panggil satu fakta ilmiah yang terbaru, mungkin boleh dimasuk saja di dalam persoalan jauhar arok. Itu bukan ilmu akidah dah, itu ilmu alat. Ilmu alat saja, ilmu makulatul asyar. Itu bukan satu apa dipanggil, satu pegangan. Tidak diperlu pun untuk orang awam tu mengetahui benda-benda lagu tu. Di dalam mazhab Asy'ariyah sekalipun. Semuanya dengan mudah saja. Apa dalil yang menunjukkan mesti Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan? Kalau dalil akal, kalau dalil Quran hadis tu memang pasti. Kalau dalil akal pun adanya makhluk ini juga. Itu saja. Adapun tentang jauhar arok, makulatul asyar, tentang al-kam wal aina wal infi'a wal fi'lu, itu semua tu ialah alat untuk digunakan untuk berbahas dengan kelompok-kelompok seperti falasifah dan mu'tazilah. Dan kalau benar perkara yang disebut tadi, saya pun tak tahu apa yang disebut tadi. Kuk bahasa orang putih saya pun tak kerti lah benda. Kalau benda-benda tu fakta dan mungkin ilmiah, maka mazhab Asy'ariyah tidak ada satu pun sifat atau sikap untuk menutup pintu ilmiah. Mungkin boleh masuk, tak ada masalah. Cukup Ustaz? Terima kasih. Kita beralih kepada soalan yang keempat yang ditujukan kepada Ustaz Salman Ali. Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bukhari bin Abdul Rahman ingin bertanya kepada Ustaz Salman. Tadi Ustaz ada bincang tentang wujud fil a'yad dan sebagainya. Jadi soalan saya simple. Bagi Ustaz Salman, menurut Ustaz Salman, ada tak perbezaan antara perkara wujud dan perkara yang subut? Menurut Ustaz Salman, ada tak perbezaan? Okey, kita bukan bincang wujud dan adam, tapi wujud dan subut. Jadi apakah pemahaman Ustaz Salman tentang hal ini? Adakah Ustaz Salman membezakan antara wujudi dan juga subuti? Wallahu a'lam. Dia 2 minit untuk Ustaz Salman. Ada tak beza antara wujud dan juga subut? Dua isu ini adalah isu yang berbeza. Subut, lawan kepada subut adalah sesuatu yang tidak sabit. Tidak ada asas. Asas, tidak ada asas. Tapi wujud, lawan kepada wujud adalah adam. Tidak ada. Jadi ada perbezaan. Dua ini bukan satu isu yang sama. Dia dua perkara yang berbeza. Sebab itu saya telah melakukan kritikan tadi. Kalau dikatakan wujudi, subuti, artinya dia memang ada. Tapi kalau subuti ghair wujudi, itu adalah mungkin boleh jadi dia sekadar subut akli. Subut akli tidak ada pada alam nyata, sekadar gambaran sahaja. Jadi jawapan mudah untuk soalan ini, subut bukan menjadikan sesuatu itu wujud. Boleh jadi dia subut di dalam akal, boleh jadi dia subut di dalam gambaran. Tetapi wujud sesuatu yang ada pada alam realiti. Lawannya adam. Bila para ulama Asy'ariyah mengatakan bahawa dia tidak wujud di alam realiti, artinya dia tiada. Katakanlah nak kata subut, benar-benar. Ya, ia benar. Tapi kalau benar tak ada lah kiranya. Di situ sedikit sebenarnya untuk menjawab soalan. Dia bukan dua benda yang berbeza. Subut dan juga wujud. Wujud lawannya adam. Subut boleh jadi subut pada akal. Boleh jadi subut pada waqi'. Kalau subut pada akal, masih lagi adam di dunia waqi'. Ia masih tiada walaupun dia subut pada akal. Kalau dia subut pada khayalan, masih lagi tidak ada pada alam waqi'. Jadi subut, jangan digunakan hujah subut itu untuk membuktikan bahawa mentang-mentang ada subut, dia pun dianggap ada. Tidak. Ada itu wujud. Kalau ghair mawjud, tidak adalah dia. Walaupun kita cuba berkali-kali untuk mengatakan sabit. Iyalah sabit, kalau tak ada juga. Wallahu a'lam. Cukup. Terima kasih. Kita berpindah kepada soalan kelima yang akan ditujukan kepada Ustaz Ahmad Faiz. Dipersilakan. Assalamualaikum. Nama saya Razlan. Jadi saya baca sikit kenyataan Fil Faiz. Yahudi dan Wahabi itu adik-beradik tiri pada akidah kerana sama. Beriktiqad Allah itu di langit, duduk di atas arash. Akhlak mereka sama, dan keras, biadab dan zalim kepada orang Islam. Kalau ikut daripada perbahasan tadi, kita dengar yang mana Fil Faiz pun setuju. Kalau orang awam ni, kalau dia kata mendengar, kita terima mendengar. Kalau dia kata melihat, kita mendengar yang melihat. Tapi dalam kenyataan ini agak berbeza. So boleh tak Fil Faiz terangkan
kenapa kenyataan ini keluar Yahudi dan Wahabi itu adik-beradik? Terang Apabila- pasal apa tu? Kerana Melihat ke mendengar beriktikat Allah di 1 langit minit sudah dan cukup. duduk di arash. Satu Boleh minit. diterangkan? 1 minit sudah cukup dan Saya memilih soalan ini tidak perlu jawab sebab dia bukan berkaitan dengan tajuk. itu adalah hak kepada penjawab untuk menjawab ataupun tidak. Baik, kita tidak jawab Ustaz Faiz. Ya. Okey, terima kasih. Seterusnya kita akan bergerak kepada soalan yang ke-6 yang akan ditujukan kepada Ustaz Salman Ali. Assalamualaikum, saya Ainuddin Burhanuddin. Saya nak tanya Ustaz Salman Ali, apa pendapat Ustaz tentang Ibnu Taimiyah? Tadi Ustaz ada sebut yang sifat sama' dan basar itu adalah dua sifat yang qadim. Apa pendapat Ustaz tentang pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahawa kedua-dua sifat itu adalah sifat yang hadis? Kalau saya sempat baca sikit sebelum 1 minit. Inna Allah taqumu bihi al-umurul ikhtiyariyatu wa yaqulu annahu qama bihi absarun mutajaddidah hina tajaddudil mar'iyat lam takun qabla dhalik. Terima kasih. 2 minit dipersilakan Ustaz Salman. Okey, soalan ni menarik, saya suka soalan ni. Apabila Ibn Taymiyah kata tajadud berlaku, apabila dalam sifat tajadud berlaku, jawapan bagi soalan ini sebiji sama apa yang Ibn Taymiyah sebut dengan apa yang Ar-Razi sebut dalam Al-Matalibul Aliyah. Tajadud tak ada siapa pun boleh nafikan. Kerana Zaid sebelum dia bercakap, tak ada suara dia. Lepas dia bercakap, Allah mendengar suara dia. Jadi tajadud mesti berlaku di situ. Jadi, apa yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah dan apa yang disebutkan oleh Ar-Razi adalah sama. Cuma ini kita kena letakkan respect pada orang yang masuk dalam ilmu kalam dan membahaskan ilmu kalam. Istilah-istilah mereka, orang biasa di luar akan mudah menyalahkan mereka dan tak faham mereka. Tapi jago-jago bidang ini, apabila mereka bersuara, perkataan mereka sangat dakik. Perkataan mereka sangat berkesan. Termasuklah daripada mana-mana mazhab sekalipun. Al-Amidi, Al-Abhari, Ar-Razi, Ibn Taymiyah dan sebagainya. Cuma jawapan ringkas untuk soalan ini, betul lah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibn Taymiyah. Kalau dimaksudkan bahawa benar-benar Allah mendengar sesuatu yang baru, berlaku tajadud kepada apa-apa yang didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian jugalah yang disebutkan oleh Ar-Razi apabila beliau mengatakan tidak ada mazhab yang boleh lari daripada lazim isbatil hawadith dalam bab ini termasuk Asy'ariyah, dan itulah contoh betul yang disebutkan oleh Ar-Razi terhadap pegangan Asy'ariyah dalam Al-Matalibul Aliyah sebagaimana saya terangkan tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Cukup ya. Dan kita berpindah kepada soalan ke-7 yang akan diajukan kepada Ustaz Faiz. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi kepada Ustaz Faiz. Soalan saya berkenaan dengan kedua-dua aliran, salaf dan juga khalaf, yang saya percaya kedua-dua ahli panel setuju bahawa Athariyah ataupun Asy'ariyah kedua-duanya benar, kedua-duanya Ahlussunnah wal Jamaah. Soalan saya secara jujurnya, honestly speaking, kepada Ustaz Faiz, di antara kedua-dua aliran ini, yang manakah lebih mudah untuk dipelajari dan juga difahami untuk orang awam, khususnya kepada mereka yang baru memeluk agama Islam? Terima kasih. 2 minit diberikan kepada Ustaz Faiz. Di dalam dua-dua aliran tu sebenarnya ada tahap mudah dia dan ada tahap payah dia. Kalau Hanabilah, Athariyah, ketika mana mahu berdebat ataupun menjawab iskal ataupun syubhat daripada Mu'tarid, itu tetap juga menggunakan istilah-istilah falsafah seperti jisim. Imam Bukhari bahkan dalam kitab Al-Khalqu Af'alil Ibad ada perkataan jisim dan sebagainya dah. Jadi ilmu tauhid metodologinya mengikut aliran Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, Athariyah ke, ada tahap fardu ainnya dan ada tahap fardu kifayahnya. Dan tahap fardu ain pasti mudah, tak kira mana-mana aliran. Pasti mudah. Saya telah bentang di awal tadi betapa mudahnya untuk memahami yang tahap fardu ain bagi orang yang awam. Nah, jadi boleh pilih mahu Maturidiyah, mahu Asy'ariyah atau Athariyah yang sebenarlah, Hanabilah, Athariyah Ahlul Hadis yang sebenar, itu pasti ada tahap mudahnya itu fardu ain dan tahap payahnya itu fardu kifayah. Jadi untuk orang awam dan mula masuk Islam cukup yang fardu ain saja. Akidah jami', akidah yang menghimpun, yang mujmal itu. Cukup Ustaz? Cukup. Okey, terima kasih. Kita beralih kepada soalan yang ke-8 yang akan diajukan kepada Ustaz Salman Ali. Dipersilakan 1 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Soalan saya kepada Ustaz Boleh Salman tahu Ali. nama? Nama saya Muhaimin. Soalan saya kepada Ustaz Salman Ali. Apa pandangan Ustaz Salman apabila ada seseorang mendakwa bahawa ada sesuatu yang Allah tidak cipta? Saya tak tahu itu berkaitan dengan ta'alluq tanjizi ataupun amr i'tibari ataupun a'rid, mufarid ataupun lazim ataupun mufarid. Iaitu sesuatu yang Allah tidak cipta, iaitu antara bentuk dengan objek. Dan ini amat memeningkan orang awam. Antara Allah menciptakan sifat, Allah tidak menciptakan sifat, tetapi bentuk itu, objek itu.
dan dikatakan bahawa sifat itu Allah tidak menciptakan. Dikatakan benda ini tidak sesuai dikhabarkan kepada orang awam, tetapi disebarkan di dalam masjid. Allah tidak menciptakan bentuk itu, tetapi sekadar objek saja. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Terima kasih. 2 minit kepada Ustaz Salman. Baik, ini kalau soalan ni tanya, betul lah jawapan sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Faiz tadi. Ada benda i'tibari intiza'i. Ini untuk jawab soalan tu ini kena, tapi dalam bab tadi tak kena, itu cerita lain. Bab ni kena, betul-betul. Ada i'tibari intiza'i yang dia tak berdiri sendiri, tapi dia berdiri pada benda mansya'il ghair, dia berdiri pada perkara lain, bentuk dan sebagainya. Dia tak boleh berdiri sendiri, asasnya dia tak ada. Tapi dia berdiri apabila dia bersangkutan dengan benda lain. Jadi ini adalah i'tibari intiza'i. Ini bukan ma'dum. Ini wujud. Tapi dia tak berdiri sendiri. Bulat tu apa? Kita tak tahu melainkan ada lukisan bulat ataupun ada benda yang berbentuk bulat. Jadi apakah Allah cipta? Pastilah Allah menciptakan dia, senang. Kenapa kita nak susun cakap? Allah cipta pinggannya tapi bentuk bulat bukan Allah cipta. Kenapa perlu masuk dalam perbahasan falsafah yang menyakitkan kepala macam ni? Contoh kenapa perlu masuk begini dalam perbahasan? Saya rasa ini tak perlu diketengahkan kepada sesiapa. Tapi saya suka soalan ni sebab jawapan dia, kalau nak tanya di mana sesuai digunakan perkataan amr i'tibari intiza'i yang disebutkan oleh Ustaz Faiz tadi, di sini tempat paling sesuai digunakan. Ada benda dia tak berdiri sendiri, tapi dia berdiri bersama dengan perkara lain. Itu i'tibari intiza'i. Tapi bukan tentang ta'alluq tanjizi hadis. Yang ni cerita lain. Yang ni cerita tak ada sebagaimana disebutkan oleh Ar-Razi. Wallahu a'lam. Cukup. Terima kasih. Kita akan pergi kepada soalan yang terakhir kepada Ustaz Ahmad Faiz. Dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nak bertanya kepada Ustaz Faiz. Nama, boleh tahu nama? Nama saya Muhammad Zaimir Rosli. Di sini saya nak tanyakan pandangan Ustaz Faiz tentang akidah salafiyah. Adakah ia benar atau sesat? Dan jika seseorang itu menolak akidah Asy'ariyah secara total, adakah dia juga dikira sebagai sesat? Persilakan 2 minit Ustaz Faiz. Kalau dia dimaksud ialah akidah salaf dengan makna salaf yang sebenar, salaful ummah, akidah Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, A'immah Madhahibil Arba'ah, akidah Imam Ahmad bin Hanbal yang sebenar, maka tidak boleh kita kata soalan tadi apa tu? Sama ada dianggap sebagai sesat. Tidak boleh kata sesat. Sebab itulah faham ahli sunnah wal jamaah. Kalau mafhum salafnya itu. Dan Asy'ariyah pun sebenarnya ada 2 tariqah. Tariqah manhajus salaf, iaitu manhaj taslim, dan manhaj satu lagi manhajus kalami, iaitu manhaj ahkam, manhaj berdebat dan sebagainya. Jadi kalau kita kata salaf tu ialah yang dimaksudkan ialah salaful ummah yang dahulu tu, Imam Syafi'i, Madzhabul Arba'ah, seluruh imam-imam salaf. Dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Musa Al-Maturidi hanya sebagai memperkukuhkan lagi, memperkuatkan lagi, bukan menjadikan mazhab yang baru. Jadi salaf yang seperti itu tidak boleh kita kata sesat. Adapun kalau kita kata salaf tu ialah yang mendakwa salaf tetapi pegangannya membawa kepada tajsim dan tashbih, maka ini tidak boleh dikatakan salaf. Bukan akidah salaf. Ini akidah tajsim dan tashbih. Itu saja. Cukup. Terima kasih. Dan soalan terakhir yang ke-10 buat Ustaz Salman. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Abdal. Soalan saya mudah ya. Untuk Ustaz Salman, apakah tolak ukur kebenaran itu mesti dengan kefahaman orang awam? Iaitu dengan maksud jika perkara itu susah untuk difahami, mestilah difahami oleh orang awam, benda itu salah. Kalau benda itu mudah untuk difahami oleh orang awam, benda itu benar. Itu saja. Baik, terima kasih. 2 minit kepada Ustaz Salman. Saya suka soalan ini, menarik juga. Apakah orang awam faham macam mana tu dikira kayu ukur bagi menentukan akidah itu betul atau tidak? Ini penting untuk kita faham. Soalan pertama yang perlu dibangkitkan, Al-Quran itu kitab ilmu ataupun kitab untuk mengelabui mata orang? Itu dua isu yang perlu diselesaikan. Kalau kita menganggap Al-Quran itu kitab ilmu, kitab mengandungi kebenaran, bukan sekadar untuk control human behavior, tapi mengandungi kebenaran. Okey, kalau Al-Quran mengandungi kebenaran, soalan kedua yang perlu ditanya di sini, apakah Al-Quran bercakap dengan bahasa dataran orang awam ataupun Al-Quran ada special code yang hanya difahami oleh orang yang berfalsafah? Soalan yang kedua. Maka ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat adalah Al-Quran berbicara dengan dataran bahasa orang awam.
Nabi tidak pernah menganjurkan para sahabat untuk memahami Al-Quran dengan secret code yang orang awam tak faham. Apa yang disebut Al-Quran simple. Kalau saya boleh bagi satu contoh tentang inilah uhibbul afili falamma afalat, bila matahari hilang Ibrahim kata itu bukan Tuhannya. Al-Tabari membawakan banyak tafsiran daripada para ulama. Apa maksud afalat? Hilang. So Tuhan tak boleh hilang. Datang ahli-ahli falsafah kemudian kata bukan. Maksud afala itu bukan hilang tapi berubah-ubah. Kerana daripada hilang itu terbitnya berubah-ubah. Jadi Tuhan tak boleh berubah-ubah. Sifat Tuhan mestilah statik, tidak ada perubahan padanya. Itu bukan difahami oleh orang awam. Dan kalau tengok dalam At-Tabari, tidaklah ditafsirkan sebegitu. Ditafsirkan, tafsiran para ulama salaf adalah sebagaimana difahami oleh orang awam. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala tidak tertakluk ataupun tidaklah wajib mengikut apa yang difahami oleh tidak Aristotle, tidak Plato, tidak Aristotle, Plato ataupun Socrates. Tak. Siapa kata Aristotle lebih betul daripada Plato ataupun Plato lebih betul daripada Socrates? Tak. Tiga-tiga tu buang jahanamlah tiga-tiga tu. Apa yang datang dalam Al-Quran yang difahami oleh orang yang khitab itu turun kepadanya, itulah kebenaran. Kerana kitab Al-Quran buku kebenaran. Wallahu a'lam. Terima kasih.